الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Alhamdulillah, saya mohon maaf kerana dalam perjalanan tadi daripada Terengganu punya sebaiklah sampai cuma lewat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sesi kuliah kita pada malam ini berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Telah kita bicarakan pada minggu lepas, yang mana bila kita bicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau yang mana dilahirkan ditempatkan dalam kelompok atau pemerintahan Bani Hashim di Mekah, yang mana tarikh lahir yang dicatatkan pada kitab ini iaitu 9 Rabiul Awal, tahun pertama peristiwa Gajah, dan 40 tahun selepas berlalunya pemerintahan Kisra. Maka kalau bulan Masihinya dicatat sama ada 20, 21 atau 22 April 571 Masihi. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita akan menyambung bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah bersama dengan ibunya ke Abwa untuk menziarahi makam bapanya. Sekepulangan ibunya daripada Abwa, lalu Siti Aminah ataupun Aminah meninggal dunia. Maka ini juga berita kesedihan yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah beliau dilahirkan tanpa adanya bapa. Setelah itu membesar dengan suburnya seperti kanak-kanak yang lain. Di kesempatan untuk menziarahi makam bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib, kembalinya bersama ibunya juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana hati seorang kanak-kanak ketika itu, dipanggilnya ummi, ummi, ummi. Dan akhirnya tampuk penjagaan ini dicurahkan kepada datuknya. Setelah itu Abdul Muttalib telah membawa Muhammad SAW pulang ke Mekah dengan berusaha sedaya mungkin untuk menghilangkan kesedihan yang amat perit kerana ditinggalkan oleh ibunya. Dalam keadaan itu juga, apa yang timbul kerisauan pada ibu susunya iaitu Halimatus Sa'diyah. Maka sedaya mungkin Halimatus Sa'diyah menggembirakan Nabi, menyantuni Nabi seperti mana anaknya. Namun bagaimanapun tidak sama dengan ibunya sendiri. Abdul Muttalib membawanya pulang ke Mekah. Dilihatnya cucunya itu dalam keadaan sayu, yang mana cucunya yatim, baru saja ditimpa bencana, luka yang begitu dalam. Setelah melihat pusara ayahanda sepulangnya, maka ditinggalkan oleh ibunya. Maka luka itu tidak lagi terubat, malahan ditambah dengan ditinggalkan oleh biru walidain, ibu bapanya. Maka jadilah yatim piatu. Dan dalam keadaan itu Abdul Muttalib berusaha supaya tidak menimbulkan sebarang kesayuan kepiluan itu berterusan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia tidak ingin membiarkan anak yatim ini tadi, cucu yatim ini tadi bersendirian,
maka ditanggungjawabkan. Berkata Ibn Hisham, Abdul Muttalib mempunyai sehelai hamparan, maka diletakkannya hamparan itu di teduhan Kaabah. Maka anak pinaknya didudukkan di hamparan menanti ia keluar di situ. Namun ketika Rasulullah SAW menjadi yatim piatu, iaitu Muhammad SAW, dalam keadaan masih kanak-kanak, lalu diduduki atas hamparan itu, sehingga kan bapa saudaranya sendiri pun tak pernah duduk hamparan tu. Contohnya, inilah hamparan ni. Tuan-tuan ada hamparan tuan-tuan masing-masing. Apa dia panggil tu? Ar-rida. Kalau dia panggil tu Ar-rida. Kalau bawah tu dia panggil izar. Tuan-tuan letak kanan kiri tu, sunnahnya kanan. Rasulullah meletakkan limpangnya itu. Jadi ar-rida ni banyak maksudnya dan banyak tujuannya. Boleh dijadikan sejadah, boleh dijadikan safrah. Safrah ni apa? Ketika kita nak makan, kita hidangkan. Walaupun di rumah kita ada meja, ada alas, tapi kita buat sufrah. Sufrah itu, dan ketika berlakunya pertumpahan dan apa, maka kita boleh basuh kain ar-rida kita ni. Dan dalam satu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terlalu cemburu kerana ketika Nabi Muhammad SAW bertemu kembali dengan ibu susunya Halimatus Sa'diyah, lalu diambilnya ridaknya, lalu dihamparkan. Kata Abu Bakar kepada sahabat, aku tidak pernah mencemburi bagaimana Nabi mengutamakan ibu yang pernah menyusukannya, lalu dihamparkan ar-rida itu, sehingga kan aku tidak pernah duduk bersama dengan Rasulullah dalam hamparan itu melainkan ibunya. Begitu. Abu Bakar ni punya rapat sekalipun timbul cemburu. Ni cemburu, kata apa maknanya, Nabi memuliakan ibu susunya. Itu baru ibu susunya, belum lagi ibunya Aminah, Siti Aminah. Dan dalam keadaan itu juga Abdul Muttalib melihat bagaimana apabila cucunya menjadi yatim piatu, segala urusan-urusan yang melibatkan Abu Talib ditinggalkan kepada, diberikan mandat atau kepercayaan kepada anak-anaknya, iaitulah Abu Talib, Hamzah dan seumpamanya. Dan kenapa Abu Talib berubah serta-merta? Supaya didampingi Nabi Muhammad SAW agar tidak menambah kelukaan kerana kehilangan ibunya setelah kembalinya daripada Abwa. Dan semasa umur Rasulullah SAW pada ketika itu, dinukilkan pada kitab ini, iaitulah 8 tahun 12 bulan 10 hari. 8 tahun 12 bulan 10 hari. 8 tahun ni setara mana? Darjah 2. Tuan-tuan bayarkan darjah 2 ke 3 apa? Ini, tapi kisah ini ataupun sinopsis ini, sirah ini, kenapa dicatatkan? Kenapa Allah Ta'ala tak buat? Ini orientalis yang ingin mengkucak-kacirkan. Kenapa mesti Nabi Muhammad itu? Bukankah Nabi Muhammad ini special? Bukankah Nabi Muhammad SAW ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad, nurnya telah terpapar di arasy Allah SWT adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persoalannya timbul begitu kepada manusia-manusia yang menafikan tentang kita panggil sahsiah Nabi, kita panggil yang perlu kita contohi. Sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkara itu agar kita yang melihat ini, kita sebagai hamba ni melihat bagaimana perjuangan Nabi dalam penuh keadaan tidak penuh dengan senang lenang. Kecil lagi, yatim piatu pula. Besar dengan tok tak sama, besar dengan ayah dengan mak tak serupa. Jadi tok ni pula ambil tanggungjawab. Dan dinukilkan dalam keadaan ini, dalam kitab ini, sebelum kematiannya dia sempat berwasiat supaya penjagaan Rasulullah. Jadi apabila di saat di hujung-hujung umur Abu Muttalib sempat mewasiatkan agar Rasulullah SAW ini diserahkan kepada bapa saudaranya, iaitulah Abu Talib, iaitulah pak saudara ataupun darah daging daripada ayahnya.
Tadi Abdul Muttalib, ini Abu Talib. Maka bertambah lagilah luka, kesedihan, kepiluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datuknya juga meninggalkan ia. Dalam perjalanan itu, pembesaran Nabi Muhammad SAW semakin membesar dan semakin membesar. Lalu Abu Talib menjalankan peranan dan amanahnya. Orang Arab ni tuan-tuan, pengalaman ambo lah, apabila kita berurusan dengan dia, bila kita kata ittifaqna atau muwafiq, maka dia pegang. Sebab tu kita kata, tuan-tuan nak pergi package umrah ni kan, hamba mungkin nak outlet dah sini, tapi nak bagi tahu bila kita terjebak ataupun kita panggil terlibat lah, syarikat yang ambil deposit ataupun tidak mengambil keseluruhannya sehingga tuan-tuan nama naik betul ataupun nak tuan-tuan punya nama confirm untuk pergi umrah dan haji, itulah satu syarikat yang hamba kenal lah, Batuta. Sebab tu bila berlakunya COVID-19, pandemik 19 ni, COVID-19, syarikat lain habis, jatuh masalah tentang kewangan. Tapi Batuta tak ada masalah. Syarikat Batuta di Kelantan ni, Al-Fadhil Ustaz, tuan guru lah, Ustaz Gani, panjang umur dia, berapa tahun selepas dia berhenti daripada Esko Negeri Kelantan, dulu Esko Pendidikan, duit pampasan tu, duit daripada perkhidmatan dia sebagai Esko Kerajaan Negeri ni, dibukanya syarikat, namanya Syarikat Batuta. Di mana? Di Japar Awas, di samping Japar Awas. Daripada di situ sampai ke ni umur dia 44 atau 45 tahun mengelolakan jemaah haji dia sendiri. Umur laninya mahal lah, kalau tak silap lah 80 berapa lah. Nak ceritanya, bila dia bawa jemaah ni, jemaah bukannya tak doa jadi panjang umur dia, kerana berkali Allah Ta'ala kabulkan bila jemaah kata sihatlah ustaz ke apa. Bila dia pergi sini, kalau kita pergi dengan dia kan, haji pun sekali dia tak ambil jemaah ramai-ramai, dia padai dengan kemampuan dia. Tapi jemaah pergi, sebanyakan jemaah veteran lah, 40 ke atas. Jemaah tu kalau pergi dengan dia pasti akan pergi lagi. Itu beza ya. Kerana dia sendiri turun. Bila kita pergi haji atau kita pergi umrah, bila kita pergi bersama dengan ketua rombongan ataupun owner syarikat, yang mana owner syarikat itu sendiri ustaz, dan owner syarikat itu sendiri yang membawa kita. Jadi kalau ada masalah baksis, maksudnya duit, masalah perbelanjaan, masalah apa jemaah nak, dia boleh bayar cash terus. Dan kebetulan hotelnya dekat. Yang berbelanja satu benda yang tak dimasuk akal lah, kebanyakannya semua kena deposit. Amba nak cerita dengan tuan-tuan pengalaman. Bila kita pergi ke sana, kita janji kata 1 hari bulan, esok ni 1 hari bulan dah. 1 hari bulan tu kena bayar. Kalau tuan-tuan bayar 2 hari bulan, dikira tak, dikira tuan-tuan engkar lah. Jadi kalau tuan-tuan kata aku bayar dah deposit 500,000, contoh kita janji 1 juta, kita bayar dah 500 atau 750,000, kita terlewat sehari lah. Dia kata berapa mau bayar? 750 deposit. Dia ambil, dia kira, dia bagi cash tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan dengan jemaah tuan-tuan banyak, 40 orang, nak cari mana hotel kalau tuan-tuan tak ada. Sebab tu tuan-tuan, baik nak urusan haji dengan umrah ni, Allah uji bagi pengusaha tu. Sebab tu saya nak cerita dengan tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak pergi umrah dan haji, walaupun syarikat tu establish, tuan-tuan kena minta pertama mula-mula sekali, tuan-tuan kena minta dengan Allah Ta'ala. Sebab walaupun tuan-tuan pergi dengan package yang begitu mahal, macam mak saudara saya pergi dengan package mahal 170,000, 170,000 ke 120,000 ke 140,000, 70,000 seorang. Hamba duduk di Arafah dah, dia telefon, dia kata di duduk mana ni? Dia duduk Arafah dah. Ni makcik terkandah di airport KLIA. Daripada ramai manusia tu,
ada 12 ke 10 couple tekan dah. Fikir mahal dah tu. Nak ceritanya tuan-tuan punya duit kau boleh pergi tuan-tuan terbest sana. Hati kita nak kena betul lah. Ngamuk lah dia, kata gini lah apa. Maknanya tuan-tuan, selain daripada madiyah, apa maksud madiyah? Ni lah, masjid ni madiyah, ni semua madiyah. Kita sendiri ni nak kepada masjid ni, kita nak semari solat ni contoh, tak? Apa istiqdad, apa kita panggil kesiapan kita? Mestilah jiwa dan raga kita. Kalau jiwa dan raga kita tidak bersedia, masjid ke, naik kereta ke, naik skikar ke, jalan kaki ke, ia takkan jadi perubahan. Sebab itu orang kata, berarti ulama kata, bagi ulama kata dalam kitab-kitab, contohnya kitab Musalli dan seumpamanya, sebab dia kata waman aqamaha aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Bina kita semaya tu dia bina tiang, malah dia tak semaya dia meruntuhkan tiang. Jadi maksudnya tuan-tuan, dalam diri kita ni kita perlu sesuatu benda, kita perlu kepada Allah Ta'ala. Dan siapa benda tu? Kita. Allah Ta'ala perlu tak pada kita? Tak perlu. Tuan-tuan perlu pada makan. Makan perlu tak pada tuan-tuan? Tak perlu. Tapi tuan-tuan perlu pada makan. Begitulah kehidupan kita ni. Kita perlu tak kepada ketenangan? Perlu. Tapi adakah ketenangan perlu pada kita? Tak perlu. Jadi bagaimana kepahaman kita kena jelas. Kita mari semaya ni, kita tengok setengah orang tu, dulu dengan zaman jahil dia, tongkat langit apa, bila dia mari tu, dia dapat hidayah. Dia semaya itu dengan penuh khusyuk dan khuduk. Kita ni pun tahun-tahun semaya tak dapat lagi. Pasal apa tuan-tuan? Kita tepuk balik lah, tepuk dada, tanya iman, kenapa dia persediaan yang tak cukup lagi kat aku ni? Barangkali makanan aku tak betul. Contohnya kita makan ikut dai culah. Semaya memang semaya, makan ikut dai. Kedai tidak Islam, tidak halal, asal boleh. Asal tengok ke nampak tukang masak Melayu kan, ya Allah lalu. Pengalaman hamba tuan-tuan nak cerita bab makan ni, ketika hamba tak tahulah, ketika dalam servis askar dulu, buah-buah besar ni nak main golf. Dianya bawa hamba ni kira macam jadi kambing hitam lah. Kita ni seronok lah bila buah ajak pergi luar buat negara. Bukan nak main sangat. Supaya bila ditanya oleh isteri-isterinya, dia kata, "Ustaz pergi ke?" "Pergi." Lepas tu isteri ustaz pergi. "Saya tak lagi puan, pasal kita pergi dengan kerja." Kita pun tak tahu kan. Tapi nak cerita tuan-tuan, apa yang saya nak cerita inti dia, sekepulangannya saya daripada kita panggil rehlah tu, perjalanan tu, saya nak boleh ke semaya Jumaat ni, Allah hanya Tuhan saja tahulah. Azan dah di gong kedok tu, azan dah, cara ke kerja lagi. Punca makan, punca syubhah. Atau hamba pernah lalui dalam perkhidmatan hamba dalam tentera dalam belah-belah tahun. Nak cerita pada tuan-tuan, kadang-kadang kita semaya, tapi kita tak dapat khusyuk seperti mana orang ni. Dia dulu jahil, tukir, jahat, tapi dia mari ke rumah Allah Ta'ala ni, barangkali dia ikhlas, dia minta sungguh-sungguh, dia buat persediaan sungguh-sungguh. Dia mari tu dalam keadaan baru 2-3 tahun, tapi khusyuk dan khuduk dia itu, Allah, kita tengok pun kita tak dapat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tanya orang lah, macam mana ustaz pergi pengalaman pergi umrah, pergi haji, ujian masing-masing tuan-tuan tak sama. Hatta bini kita bersama dengan kita, ujian dia dengan ujian kita tak sama. Apa inti yang saya ingin katakan di sini? Boleh tak Allah Ta'ala menjadikan kronologi kehidupan Nabi ni dalam keadaan penuh gembira, tidak ada suka duka? Boleh. Buat apa Allah Ta'ala datangkan sinopsis cerita ini, kronologi Nabi melalui dalam keadaan penuh susah, supaya umat dia mengambil iktibar. Payah nak boleh syurga ni. Hatta Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri dilalukan dengan mihnah, yatim piatu,
tok pula tak ada. Dibesarkan dengan orang ni pah orang ni, pah orang ni, pah orang ni. Kenapa tuan-tuan? Untuk menguatkan Nabi, untuk mengatakan pada Nabi, mu Muhammad tidak boleh makhluk, tidak boleh mamluk, tidak boleh ta'aluk kepada manusia. Mu kena ta'aluk pada aku. Itu Allah Ta'ala nak tarbiyah Nabi Muhammad. Begitu dengan kita ni. Dan ni tuan-tuan, kita ada cucu, kita ada cicit, kita ada itu ini nak. Tapi ketika Allah Ta'ala panggil kita esok, boleh tak kita kata cucu aku tengah nak membesar, aku tak puas lagi? Tak boleh. Jadi inti yang saya ingin bawa di sini, konklusi yang saya ingin bawa di sini tuan-tuan, bagaimana persediaan kita untuk bertemu dengan Sang Pencipta, iaitu Allah Rabbul Jalil. Jadi kita mari kuliah ada ni kan, tiap-tiap malam ni di masjid. Dan tuan-tuan lepas maya ya, tabung pun bergerak Tuan-tuan buatlah apa sekalipun tuan-tuan nak buat. Tuan-tuan niatkan supaya tuan-tuan bersedia. Dan begitu juga dengan saya bersedia. Ni kira satu komitmen lah kan. Memang lewat dah. Nak kena marah cuma marah lah. Tapi dah kita ada komitmen kan, kita buat setakat mana kita mampu. Jadi apakah persediaan kita? Begitulah Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Muhammad. Maknanya sebelum dia nak jadi Rasulullah SAW, dia melalui saat getah ni, mehnah penuh tribulasi. Tak ada cerita dia gembira, semua cerita dengan duka. Lalu setelah berlakunya tampuk kepimpinan ataupun tampuk penjagaan diambil alih oleh Abdul Muttalib, maka secara khusus dia memasukkan baginda bersama anaknya, tetapi dia mengutamakan baginda. Sebab apa? Sebab komitmennya tadi pada ayah dia, iaitu tok daripada Nabi Muhammad, iaitu dipanggil Abdul Muttalib ataupun dipanggil Abi Muttalib. Dia ada Abu Muttalib ni, Abu Muttalib, bukan Abdul, Abu Muttalib, pak dara dia ni. Dia ada ramai anak, tapi bagaimanapun dia utamakan Muhammad lagi. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sayang sangat pada Abu Talib ni, sehingga kan Nabi Muhammad berdoa di saat kematian. Nabi minta, ya Allah, ringankanlah azab kepada Abu Talib, ringankanlah azab pada Abu Talib. Tapi oleh kerana apa? Kerana Abu Talib katakan kepada Nabi Muhammad, aku bukan tak masuk Islam, aku tahu Islam itu betul gini, tapi apa kata pembesar-pembesar di sekelilingku? Jadi layak tak kita panggil kafir? Bolehlah. Sebab tu tuan-tuan, sahabat-sahabat kita di sekeliling berjiran ni, kita tak boleh nak panggil Cina penantai kafir, Cina kena letak pula penantai. Tak boleh benda gitu. Wa'iyadzubillah, minta maaf benda tersebut. Tak boleh. Sebab apa? Kita boleh panggil dia kafir, tak boleh kita dakwah dia ke tak? Tak lagi. Kecuali kita bekerja dengan dia lama, kita bersekolah dengan dia lama, kita panggil acong. Kita sama-sama besar di negeri Kelantan, sama-sama ukah pokok moktel gotu ni. Sekarang saya kawan, sebagai sahabat saya mau ajak acong masuk Islam. Kita ajak macam-macam cara, dia tolak, baru kita boleh panggil kafir. Kafara yukaffiru kafiran, baru kita boleh panggil. Sebab dia engkar dengan perintah Allah. Kita ajak dia kerana Allah Ta'ala. Baru bila Allah Ta'ala tanya, apa dia mu atas dunia dulu, selain pada musmaya, mu tolong dakwah anak binimu, menjaga molek-molek keturunanmu, jiran-jiranmu, hak tidak Islam tu, apa hak mu buat? Tu tak kena tu. Jadi tuan-tuan kena tengok balik diri tuan-tuan. Termasukkan saya lah. Pernahkah kita mengajak sahabat-sahabat, walaupun kita jumpa dia seketika, walaupun kita beli di kedai buah, walaupun kita beli dia dululah, hamba rasa depan Masjid Muhammadi tu, siapa tak masuk kedai kopi tu, apa nama, White House sebut White House, siapa tak masuk? Pada Cina dah pernah tak kita dakwah dia. Inilah konsep peranan Nabi. Nabi nak kata, aku nak mu semua, sama ada kafir ke Islam ke, masuk dalam rahmat aku. Jadi dia mestilah masuk Islam. Kalau dia kafir tak boleh. Jadi begitulah ketika dalam perjalanan Nabi, kenapa Nabi sayang kepada pak saudara dia ni? Kerana pak saudara dia ni mengambil alih tampuk kepimpinan ini, maksudnya mengambil alih penjagaan ke atas dirinya ni, kerana sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh Abdul Muttalib. Mana apa-apa Nabi Muhammad, apa-apa Nabi Muhammad, sampai setara tu dia jaga Nabi Muhammad.
Tapi bila Nabi Muhammad ajak masuk Islam, tu dia tak ikut. Hak lain tak boleh. Nabi Muhammad kalau status darah pun, dia akan bunuh orang tu. Ini perangai Abu Talib. Sampai setara. Istilahnya kalau kena ketik nyamuk kan, nyamuk tu dibunuh. Perangai Abu Talib. Tapi satu je kelemahan Abu Talib, dia tidak. Di sinilah kita panggil hidayah. Apa maksud hidayah? Ketukan pintu, ketukan hidayah daripada Allah Ta'ala itu. Riayah, hidayah. Lepas tu kita kena minta sama-sama ni. Pernah tak tuan-tuan, satu ketika bila tuan-tuan banyak perkara lah, bala, hak besar-besar lah, hak menyebabkan hati kita jadi gelap, bala, makan, benda syubhah, tengok maksiat, maksiat ni macam-macam lah. Kalau tuan-tuan jaga daripada kecil, pada tengok betih puan pun jadi maksiat dah. Gapo? Lepas tu hati kita gelap. Tanda hati kita gelap mudah Sama-sama semayang, kita belum masuk azal, kita boleh bangun. Satu hari tu kita terlewat. Kita galik. Jadi hati tu kena sama kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azab. Nak kena minta hidayah pada Allah Ta'ala sama-sama. Sebab apa tuan-tuan? Kita tidak terlepas daripada kemelut sumpah laknat iblis, iaitu syaitan laknatullah. Dia nanti bila bangsa semua dah mati ni, akhirnya iblis akan mati. Bangsa iblis ni jin lah. Jin dan manusia mesti mati, tapi bangsa iblis ni dia akan mati. Bangsa dia syaitan. Sebelum dia jadi iblis, dia jadi apa? Azazil. Siapa dia? Ketua pada malaikat. Kalau kata semaya dia banding dengan malaikat, memang hebat dia. Tapi kenapa akhirnya Tuhan takdirkan dia tu kafir? Kalaulah dia tak minta, dia mati dah. Tapi dia minta, dia kata, ya Allah, aku tahu dah, aku kena laknat dah. Aku nak minta sekara padamu, ya Allah. Keturunan aku ni tak mati sampailah kiamat. Maknanya bila berlaku kiamat, keturunan mesti mati. Dia sendiri pun akan melalui sakaratul maut. Situlah dia akan rasa macam mana. Tu nak ya? Dia beli muda lama. Muda lama dia. Muda? Muda lama. Muda. Ya, masuk mati. Masuk mati. Dak. Berubah jugalah. Dia berubah. Kalau tuan-tuan dibenarkan menurut ada beberapa kitab lah. Salah satunya kitab Ambo baru dapat tadi baru ni kitab Ambo pergi ziarah Timbalan Mufti baru ni Abdul Kadir. Ambo baca satu kitab tu. Dia ni tuan-tuan bayangkan, pocik bayangkan, ayah bayangkan daripada zaman Nabi Adam lagi, tak? Siapa kalau ni? Kalau kita boleh lihat keturunan dia, yang tua, yang mata dia terjojo, yang telinga dia kena panah putih, macam-macam lah. Kalau kita boleh tengok uduh. Kalau kita boleh tengok dia ni, dia tak ada muda sama. Dia tidak kata update tak. Dia macam manusia, cuma dia tak mati. Dalam kitab tu dia sebut dia tak mati. Jadi maknanya kalau daripada Adam, pernah satu ketika mau di Mesir sama dengan sahabat kita tu lah, yang Allah Ta'ala beri dia nikmat dengan berubat masuk TV. Sahabat Amba benarnya, tapi dia ke arah tu perubatan. Maka bila kita berubat pelajar perempuan ni, sahabat-sahabat kita ni, bila kita tanya berdialog tu, mau mari mana, dia kata aku syaitan hak mari pada zaman Fir'aun lagi. Bila ada sekali tu Amba terpaling boleh tengok. Memang uduk dah sangat menakutkan lah. Dan minta lepas tu tak usah tengok dah. Sebab apa? Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, hak buat mengadu domba ni iblis lah. Sebab dia bersumpah dengan Allah Ta'ala kan, aku punya keturunan ni, aku minta ya Allah Ta'ala, jangan beri aku mati, keturunan aku ni sampai akhirat. Mana yang kiamat akan habis. Jadi kita kena minta Allah Ta'ala kabur hak tu.
Bila lahirnya Nabi Muhammad, dia tidak boleh tembus pada arasy Allah Ta'ala. Kalau tidak, masa zaman tu sihir lagi kuat. Sebab dia boleh tengok kan, gapo dia akan berlaku depan. Mana sebelum berlakunya kelahiran Nabi Muhammad, bermula pada Adam sampai Isa, dia boleh royak. Masa tukar-tukar kahin, apa maksud kahin ni? Tukar-tukar sihir ni, tok bom ni, dia kuasalah ketika itu kerana dia royak. Tapi bila lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tutup arasy Allah Ta'ala, mana dia tak boleh tembus. Ada setengah ulama mengatakan wallahu ta'ala alam, bila dia naik sampai jadi dia kena sambar petir lah, gapo lah. Jadi bila kita boleh lihat tu, adalah mata lah, getu lah, telinga sek lah, gapo lah, lidah terjelai lah dan seumpamanya. Dan kehebatan bangsa iblis ni, kita nak dia jadi gapo, kita nak rupa-rupa yang kita kenal lah atas dunia ni, dia boleh buat. Cuma dalam beberapa kitab, rupa Nabi je dia tak boleh buat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain tak. Jadi pendek ceritanya, apabila kita berlakunya kematian, hak mari-mari tu bukannya roh tu mari tak, kita puja roh tak. Iblis ni mari nyamar rupa macam tok ni ke apa tu, mari jawab gitu gini. Jadi kita ditipu lah. Dia boleh merupa sesuai dengan permintaan. Ambo tanya saya hok terlibat dengan kita panggil rawatan Islam ni, bila dia tolong berubat tak, contohnya pakcik ayah dia tolong berubat ke satu pesakit ni, bila berubat ni contohlah sembuh, jin hok ayah tolong berubat tu dia tawar ke ayah untuk jadi khadam. Ni banyak ada jadi khadam ni, ayah nak gapo, nak gotu, nak go ni, tapi adalah habuan untuk dia. Ni dia panggil saka ni. Jadi nak ceritanya tentang benda-benda ni, tuan-tuan kena ingat molek lah. Jadi bangsa-bangsa ni kamu tanya ramai dah selesai ni. Contohnya kan, dia boleh baca kita punya tarikh, dia boleh baca 10 tahun ke belakang. Tak ada manusia dengan kuasa dia tak boleh, melainkan dia doa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi melalui mimpi ke, melalui dengan adalah boleh lah. Tapi kalau dia boleh baca, mesti ada khadam. Dan bila dia berkhadam, syirik lah, kerana dia selain pada kuasa Allah Ta'ala, kudrat manusia. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, itu cerita suku. Tapi nak ceritanya, kita kena jaga-jagalah benda tu. Amba tanya banyak dah sahabat-sahabat amba ni, ustaz-ustaz, dia terlibat dengan Darul Syifa ni, kalau dia tak jaga betul-betul, dia tak ikhlas betul-betul, dia tak jaga diri dia, hidayah dan inayah ni, dia boleh tersasar. Tersasar ni kerana ni lah. Kita tengok satu cerita Sohor dulu masa amba kecil tu, cerita Barsisha, ingat kan? Cerita Barsisha, ingat cerita Barsisha? Seorang hamba ibadat yang sangat kuat. Akhirnya bila diajak oleh seorang wanita, dia tolak. Tapi dia ambil yang paling ringan sekali dosa, minum. Lepas dia minum tu dia mabuk, dia berzina dengan perempuan tu. Lepas dia berzina dengan perempuan tu, dia takut melakukan kelahiran, dia bunuh. 3 dosa besar dia buat lalu: minum, zina, bunuh. Tu orang abid tu, orang abid ibadat. Jadi di saat ketika dia disulap atau disalib oleh pemerintahan ketika itu, syaitan kata, mu nak tak duduk bahagia kekal abadi? Aku tak usah mu mengaku ya, mu tunduk pun badan dah. Jadi kebetulan dia tunduk, dia mengaku syaitan tu Tuhan, mati dalam keadaan kafir. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kita baliklah pada ceritanya. Maknanya ceritanya, kenapa Allah Ta'ala buat sinopsis cerita Nabi ni untuk menjadi satu titik pengajaran pada kita ni, supaya nak benda molek ni tidak semudah tu. Nabi sendiri pun menghadapi situasi yang sangat genting. Nanti kita akan tengoklah perjalanan Nabi Muhammad ni, macam mana isterinya dia fitnah, macam mana dia
berlakunya penghijrahan sehingga dia bersama dengan Abu Bakar, gini-gini dan seumpamanya lah. Bagaimana dia sampai di Taif, dia dihina oleh budak-budak sehingga malaikat di antara kiri kanan bukit tu turun. Dia kata, ya Muhammad, akan kita sapalah. Dan saat ketika berlakunya keadaan begini, maka yang peliknya kata Ibnu As-Sakir dalam riwayat ini daripada Ibnu Jamah Al-Fattatah, aku pernah pergi ke Mekah di saat penduduknya sedang menghadapi kemarau. Ini diceritakan oleh sahabat Nabi lah. Lalu berkatalah orang Quraisy, hai Abu Talib, lembah ini sangat gersang dan anak-anak pinak kekurangan makanan. Marilah kita berdoa meminta hujan, wahai Abu Talib. Kemudian Abu Talib pun keluar membawa bersamanya seorang budak. Siapa dia? Dia bawa Muhammad. Budak itu seolah-olah bagaikan mentari di sekeliling awan, lalu kelihatan jelas awan-awan. Kata hebatnya Nabi Muhammad ni, ketika dikelilingnya panas ke, ada awan yang melindungi dia. Jadi dinukilkan oleh Ibnu Asyakir ini. Lalu kelihatan jelas awan itu menundung dan membawa kebaikan banyak. Maka Abu Talib mengangkat budak itu dan menyandarkan belakangnya ke Kaabah dengan jari jemarinya ke tubuh budak itu. Dia kira panggil tok atau bunduk dia ni. Maka ketika itu langit yang kosong itu tidak ada sebarang awan, tiba-tiba datang awan mendung. Itu yang Abu Talib ni jaga sangat Muhammad ni. Maknanya satu-satu dia tahu dah anak dara dia ni bukan cala-cala orang ni. Luar biasa. Yang kedua, kehebatan yang Nabi Muhammad ada ni, dia nampak sendiri dengan mata dia. Timbul persoalan, buat apa hidayah tak mari? Tu soalan dia. Nanti kita akan sampailah cerita dia muka panjang. Tapi mana dia tahu dah kan? Dia tengok awan, dia tengok bila orang Quraisy minta kata lagu mana ni, maka dia bawa satu budak, dia ambil budak ni dikeliling Kaabah. Langit yang kering kentang tu, kemarau tu, tiba-tiba mari awan. Dalam keadaan awan tu, maka tiba-tiba datang mendung, akhirnya menitislah air mencurah-curah. Sehingga kan peristiwa ini disebutkan oleh Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara karang satu syair. Dia kata, si putih yang diminta hujan dengan berkat wajahnya, ketua anak-anak yatim dan pelindung kepada balu. Dia seolah-olah Nabi Muhammad ni mewakili pada balu, mewakili pada anak-anak yatim yang kurang, anak-anak yang tidak mendapat keistimewaan macam anak-anak biasa. Nabi Muhammad ni kira orang panggil tok ngulu lah. Jadi katanya dia buat syair tu, dia kata dengan keputihan Nabi Muhammad, rupa hak molek comel ke apa ni, bila ketika dibawanya dia keluar dan dia cuma masa tu tidak berdoa lagi, dia letak di keliling Kaabah, dia ibadat lah. Maka awan yang kering kontang tadi, langit yang nampak kegersangan dan kemarauan, akhirnya datang hujan bercurah-curah. Ni saat yang terakhir sebelum kita nak berhenti. Nah, ketika satu kita panggil ahli kitab, namanya Rahib Bahirah. Rahib Bahirah, ingat Rahib Bahirah. Apabila umur Rasulullah SAW capai 12 tahun, tadi daripada umur 8, lepas tu duduk dengan pak saudara dia sampai 10 tahun. Lepas 10 tahun tu meningkat ke 12 tahun. Ketika dia capai umur 12 tahun, dikatakan 12 tahun 20 bulan 10 hari, Abu Talib membawanya berdagang di Syam. Abu Talib ajar, ngasuh Nabi ni, bawa Nabi ni, ngajar Nabi untuk berniaga. Sampai di Syam, sampai ke Basrah, dan sampai ke ibu negeri Hawran. Maka dalam keadaan itu, apabila sampai di ibu negara yang lain-lain, semua negara-negara Arab ni bila datangnya Abu Talib, semua tunduk dengan Abu Talib. Kerana hebatnya keluarga keturunan Nabi Muhammad ni. Dia panggil keturunan Hashimiyah, Hashim, Bani Hashim. Dan sampai di situ, siapa nama hamba sebut tadi? Rahib bin Bahirah. Dia terpandang seorang budak ni.
Ketika Abu Talib bawa ni tadi, dia terpandang. Maka dia panggil Abu Talib dengan budak ni tadi. Siapa budak ni tadi? Muhammad SAW. Maka dia panggil, dia kenalkan, ismi Bahirah, tapi nama aku sebenar adalah Jarjis. Maka Abu Talib pun singgah di situ. Bahirah keluar dan menyambutnya sebagai tetamu dengan dimuliakan. Pada sebelum tu dia jara keluar kepada tetamu-tetamu yang datang ni. Lalu ketika itu dia mengenal sifat, dia tengok Nabi Muhammad ni. Tuan-tuan kena belajar satu kitab lagi selain pada kitab ni. Tuan-tuan kena belajar kitab yang tentang sifat-sifat Nabi. Yang tu ada satu kitab khusus lah, bagaimana rambut Nabi, gigi Nabi kan. Tu ada satu kitab khusus. Dan bila dia sampai tu, lalu dia memegang tangan Nabi Muhammad SAW. Maka dia berkata ke Abu Talib, inilah ketua seluruh alam. Budak ini, maksudnya kanak-kanak ini, diutuskan oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ini Bahirah binti Rahib Bahirah. Abu Talib lagi kuat lagi lah pegangan ni. Jelas lah maknanya. Sabit pun aku pesan pada aku ni supaya jaga Muhammad ni. Gapo-gapo dahulukan Muhammad ni. Banyak aku tengok pelik-pelik yang berlaku ke Nabi Muhammad. Rupanya setara ni dia. Lalu ketua tadi, iaitu ketua rombongan itu Abu Talib, diarahkan oleh Rahib Bahirah ini supaya jangan memberitahu tentang apa yang akan berlaku kepada Nabi Muhammad. Maknanya kena duduk dia, kena susuk budak ni, jangan ketengahkan dia, maknanya ni tanda kenabian sudah ada pada dia ni, dan dia ni lah akan menjadi khatimul anbiya. Lalu Abu Talib tanya, bagaimana mu tahu? Maka disebutkan lah beberapa. Dia kata, mu tengok budak ni awal duduk sekeliling dia, mu tengok rupa dia putih sepuh, tak duduk dengan orang lain. Mu tengok keadaan dia macam mana, mu tengok ketika dia berada. Jadi banyaklah fakta-fakta yang diceritakan oleh Rahib Bahirah kepada pak dara dia tadi, untuk meyakinkan bahawasanya anak saudaramu ni, budak ni bukan calon-calon orang. Lalu ketika itu, ketika kamu ingin bertolak, ni pesan Rahib Bahirah ni, ketika kamu bertolak daripada Akabah, tidak ada sebutir batu pun ataupun pohon melainkan sunduk akan sujud. Dia kata kalau mu nak jalan lagi, mu tak percaya, kejap lagi mu nak balik ni Akabah ni. Akabah ni apa ni? Tempat tuan-tuan melontar tu lah. Akabah ni jangan meletup. Tuan-tuan akan tempat tuan-tuan melontar nanti. Bila sampai lagi haji kan. Lalu kat Akabah ni, kata mu akan tengok nanti batu pokok sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Mu tengoklah nanti ketika mu nak klik gitu. Lalu semua hamba-hamba Allah ni tadi, batu pokok ni, dia tak sujud bukan sajalah sujud, dia sujud ni kerana dia ni Nabi, dan Nabi khatimul anbiya. Maka menjadi Nabi. Maka sesungguhnya aku mengenali dan aku nampak satu lagi, bila dia buka belakang baju Nabi ni, ada cop kenabian. Pak dara dia pun terkejut. Tak ada terfikir, setara ni anak saudara aku ni. Dia orang Arab ni, dia zaman budak-budak ni, mata tu kata, bila taklah pelihara kita ni hamba cerita contoh lah, contoh yang paling dekat dengan ayah dengan kita ni. Ketika mula Tok Guru nak meninggal ya, Allah Ta'ala tak bagi dia ghaflah, tak bagi dia tinggal walau sesaat pun. Ubat yang dicocok, yang doktor cocok ni, yang bertanya betul doktor tu hidup lagi, Prof Jeffrey, Profesor Datuk Dr. Jeffrey Malim. Di antara doktor yang berubat dengan ubat Nabi Muhammad, yang berubatkan Tok Guru, mula Tok Guru ni, cocok dos tu memang sangat tinggi.
Tapi apa specialnya Tok Guru ni? Allah Ta'ala jaga dia. Ketika dia nak waktu semaya, dia bangun corok nak semaya. Lepas tu dia tidur balik. Itu tanda ini kita nak cerita Nabi jauh. Nak cerita orang yang dekat dengan kita. Kalau kita membesar dengan dia. Nah, jadi maknanya pasal apa Tuhan buat gitu? Tuhan tak nak sesaat pun dia tinggal salat. Di saat ujung-ujung kehidupannya. Maknanya apa? Allah Ta'ala redha pada dia. Dia pun redha pada Allah Ta'ala. Jadi siapa lagi kita nak ikut pelatihan ni? Dah Tuhan tunjuk dah. Kalau kita terpaling lagi kan, bukan orang lah kita ni. Nak ayat gitulah maknanya nak ayat. Ni bukan cerita politik, amun ni askar. Tidak sabit dengan politik, tapi nak ceritanya Tuhan tunjuk dah depan mata kita ni seorang pemimpin yang sederhana kehidupannya, bagaimana Allah Ta'ala jaga dia. Itu baru Tok Guru. Bagaimana Allah Ta'ala jaga kekasihnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dibukanya belakang tu ditunjukkan tanda cop kenabian, maka Abu Talib kata, oh kecalah orang ni. Jadi yakinlah Abu Talib selepas diterangkan oleh ahli kitab, iaitu siapa nama dia? Rakhib Bakhirah. Maka ketika itu Abu Talib meminta supaya Rasulullah SAW ini dibawa pulang. Dan dia kata jangan pergi ke Syam, takut orang Yahudi tahu. Sebab orang Yahudi ni Bani Israel, Bani Israel ni memang dendam dengan dia tunggu dah saat keputeraan Nabi Muhammad ni. Dia tunggu dah, lama dah dia tunggu. Jadi kalau lalu ke Syam, dikuateri berita ni siapa. Sebab bila Bakhirah cerita, Bakhirah bukan duduk dalam bilik mesyuarat, Bakhirah duduk dalam bentuk kemah. Mesti ada pesulat-pesulat ataupun dipanggil pendengar-pendengar yang akan menyampaikan. Jadi dia pasal mutukar lalu Abu Talib mutukar, jangan balik ke jalan biasa. Dikuatiri akan berlaku buruk kalau diketahui oleh Yahudi, bangsa Yahudi ni. Maka ketika itu Abu Talib pun menghantar Nabi pulang, sebahagian dengan pembantunya ke Mekah, direct hantar balik. Maka selepas itu tuan-tuan, berlakulah semasa hidup baginda 15 tahun peperangan pertama yang berlaku dipanggil peperangan Fijar. Ini kita nak habis dah ni, peperangan Fijar, iaitu peperangan antara orang Quraisy dengan sekutu Bani Kinanah. Ini pertama sekali dalam hidup Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dia panggil satu peperangan, dia panggil peperangan Fijar, panggil peperangan dalam di antara Bani Quraisy dengan sekutu Bani Kinanah. Maka ketika itu pemimpin Quraisy dan pemimpin Kinanah berperang, maka diserahkan harb. Dan bin Umayyah disebabkan mempunyai kedudukannya sangat tinggi dan orang tuanya terhormat. Jadi masing-masing nak tahan lah, nak tahan nama keturunan ni. Maka bila berlaku peperangan dan akhirnya keturunan ataupun bangsa Kinanah ni kalah dengan Bani Quraisy. Maka dia terpaksa serahkan, iaitulah Qais bin Ailan ini. Dan akhirnya disebabkan berlakunya pertewasan itu, dan peperangan ini dinamakan peperangan Fijar. Peperangan Fijar kerana berlaku kita panggil taktik jahat lah. Ada orang panggil apa dia panggil dalam selimut tu, dia panggil apa? Kira orang panggil api dalam skar lah, mudah kira lah, api dalam skar lah. Maka dalam keadaan itu akhirnya peperangan itu Rasulullah SAW turut berperang dan dibekalkan anak panah. Ini peranan Nabi mula-mula sekali. Dia tak pandai lagi, tapi dia bekalkan anak panah pada pok saudara dia, Abu Talib, ketua kabilah mewakili Quraisy, dan mempersiapkan anak-anak panah untuk dipanah oleh pak saudara dia. Kita berhenti setakat situ. Jadi maknanya Nabi umur 12 tahun ikut pak saudara dia pergi berdagang, sampai di Syam, sampai di Basrah, sampai di mana akhirnya bertemu dengan Rakhib Bakhirah. Maka diperjelaskan Rakhib Bakhirah, siapa dia anak budak ni, siapa dia anak saudaramu ni, gini. Maka mu balik kagak, jangan balik kot laluan ni, ubah laluan. Kalau boleh buat
taktik lain. Jadi dia hantar Nabi Muhammad klik dulu, supaya tidak diketahui tentang kewujudan Nabi Muhammad oleh bangsa Yahudi. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya berlakulah perebutan Bani Quraisy dengan Bani Kinanah, siapa untuk domin jaga Mekah ni, siapa berkuasa. Maka berlakulah peperangan. Jadi peperangan itu Nabi turut serta, dan pertama sekali Nabi berkhidmat pada pak sejarah dia menyediakan busa panah, busa pula anak panah. Maka dia bagi ke pak saudara dia, dan akhirnya Bani Quraisy tetap unggul dan menang dan tampuk kepimpinan kepada Mekkatul Mukarramah. Setakat tu. Nanti kita akan masuk perjanjian Fudul. Perjanjian Fudul, bagaimana apa hebatnya pada bulan Zulkaidah ini dengan peperangan, atau dipanggil perjanjian Fudul. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل وعلى صراط المستقيم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبناننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر ودم الأسود وداء الأكبر اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر ودم الأسود وداء الأكبر اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر ودم الأسود وداء بسم الله الشافي بسم الله كافي بسم الله موافي بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.